Assalamualaikum semua, salam sejahtera kembali lagi kepada channel Cikgu Hashim. Okey, baiklah, untuk video kali ini di atas permintaan beberapa subscriber cikgu. Okey, ramai yang minta untuk cikgu buat video tentang subtopik daripada bab elektronik iaitu transistor. Okey, jadi untuk transistor ni dia dari segi sukatan silibus dia adalah selepas tajuk diode. Okey, macam video sebelum ni kamu dah tengok cikgu dah buat cerita tentang pincang hadapan untuk diode, pincang songsang, lepas tu proses rektifikasi yang ada pada diode. Cuma yang diode tu cikgu tak buat lagi untuk rektifikasi gelombang penuh. Yang cikgu buat baru rektifikasi gelombang separa. Okey, tapi tak apa. Sekurang-kurangnya kamu dah jumpalah proses rektifikasi tu, dah faham keperluan ataupun kegunaan proses rektifikasi. Okey, jadi tanpa buang masa kita terus tengok macam mana nak memahami transistor. Okey, jadi untuk transistor ni dia adalah salah satu komponen elektronik yang sangat penting dalam litar elektrik. Okey, jadi kalau daripada perkataan yang kamu tengok pun transistor. Jadi kita boleh tahu transistor ni daripada perkataan TR. TR tu merujuk kepada triple ataupun 3. Jadi sebab itulah transistor dia mempunyai 3 terminal. Okey, contoh macam dalam ni C, B, E. Okey, jadi itu adalah nama kepada terminal transistor di mana C tu merujuk kepada collector. Okey, maksudnya terminal tu bernama terminal collector ataupun pengumpul. Okey, dapat C tu adalah collector ataupun pengumpul. B ni adalah base. Okey, tapak. Dan E adalah emitter ataupun pengeluar. Okey, dapat jadi terminal dia mesti atas sekali C, tengah-tengah B, bawah sekali E. Okey, pengumpul. Base ni adalah tapak dan E ni adalah pengeluar. Okey, dapat Jadi permulaan tu kamu kena ingat dulu dia punya nama transistor. Okey, jadi transistor ni dia ada 3 terminal sebab dia ada 3 lapisan yang berbeza. Okey, jadi untuk buat transistor ni pun dia sama macam untuk buat diode. Okey, kalau kita tahu diode dia ada semiconductor, dia buat diode ada sebahagian dia adalah daripada bahan P dan juga sebahagian lagi adalah bahan N. Jadi P dengan N tu kita dapat daripada proses pendopan dalam tajuk semiconductor. Okay, kamu boleh tengok dekat video sebelum ni, cikgu ada buat proses pendopan tu adalah kita nak tukarkan semiconductor tulen kepada semiconductor jenis N dan juga jenis P. Sebab semiconductor N dengan P itulah yang kita gunakan untuk buat diode dan juga transistor. Okay, untuk sekatan silibus SPM. Okey, sekarang kita tahu, kamu pun dah belajar dekat kemaran hidup, iaitu transistor ada 2 jenis, NPN dengan PNP. Okey, kat sini cikgu nak terangkan macam mana nak kenal pasti transistor NPN dengan PNP. Okey, kita tengok kepada anak panah yang ada dalam simbol transistor. Okey, tengok bila anak panah ni keluar, maksudnya anak panah ni adalah arah pengaliran arus dalam transistor. Okay, jadi kita pun dah tahu arus mengalir daripada positif ke negatif. Jadi maksudnya dekat sini, tapak ni adalah positif, pengeluar ni adalah negatif. Okay, so jadi pengumpul akan jadi negatif sebab dia punya 3 lapisan bahan P dengan N tu tak boleh sama. Kalau macam ni lah. Kalau tengah-tengah P, atas N, bawah pun N. So jadi anak panah keluar ni adalah jenis NPN. Faham Jadi maksudnya anak panah ni merujuk kepada arus yang mengalir dalam transistor daripada positif ke negatif. Maksudnya tapak dia adalah jenis P, pengeluar je adalah jenis N, manakala pengumpul dia adalah jenis N, NPN. Jadi kalau dalam lukisan transistor yang macam ni, okey. So yang ni akan jadi N lah. N, P, N. Kan manakala yang atas ni pengumpul, ni tapak, ni pengeluar. Okey, boleh Jadi, samalah dengan diode. Diode pun ada simpang P dengan simpang N. Transistor pun ada juga N dengan P dengan N. Cuma dia ada 3 lapis lah, sebab tu nama dia transistor. Kalau diode, dia 2 lapis. Okey, P dengan N. Okey, dapat Jadi, yang penting kat sini adalah kamu kena ingat, anak panah keluar ni maksudnya, transistor ni adalah jenis NPN. Okay, sebab anak panah ni merujuk kepada arus mengalir daripada P ke N. Okay, boleh. Jadi, lagi satu transistor adalah automatik akan jadi PNP. Okay. Okay, sama juga kamu tengok. Bila dekat sini,
anak panah masuk ke dalam, maksudnya daripada pengeluar arus masuk ke tapak. Okey, daripada emitter arus masuk ke base. Jadi maksudnya emitter ni adalah P, base ni adalah N, kan? Sebab anak panah ni merujuk kepada arus mengalir daripada P ke N, positif ke negatif. Jadi kalau tengah-tengah ni tapak ni negatif, pengumpul akan jadi positif balik. Okey, jadi sebab itulah nama dia PNP. Okey, faham Sebab tu dia beri nama, simbol ni bermaksud transistor jenis PNP. Okey. Okey, jadi kalau kamu bandingkan dua simbol transistor ni, persamaan dia adalah kedua-duanya mempunyai 3 terminal, sebab transistor mesti ada 3 terminal. Kemudian dia punya nama terminal dia adalah sama. Paling atas sekali pengumpul, nampak? Okey, tengah-tengah tapak, yang bawah sekali pengeluar. Okey, cuma beza dia adalah jenis NPN dengan PNP saja. Dia punya nama terminal tetap sama, dia tak akan berubah. Okey. Jadi untuk dia punya lukisan binaan transistor, okey, sama je lah macam ni, P, N, P. Okey. Manakala yang ni pengumpul, tengah-tengah tapak, ini pengeluar. Okey, dapat Boleh faham Okey. Sebab transistor ni, okey, daripada pengalaman cikgu mengajar dah lebih kurang 7 tahun ni, tajuk ni lah yang ramai student sangat takut ataupun susah nak faham transistor. Okay, bila masuk bab elektronik, diorang dah give up kan, terutama bila sampai dekat transistor diode, lebih kurang lah macam tu. Okay, jadi kamu tengok betul-betul video ni, insyaAllah cikgu cuba yang terbaik untuk fahamkan kamu untuk tajuk transistor. Okay, dapat okay, jadi kat sini kamu kena kenal simbol transistor, jenis transistor, lepas tu adalah terminal-terminal yang ada pada transistor. Kemudian yang tadilah transistor tu diperbuat daripada apa.